Oke. Selamat sejahtera Cigo, terima kasih karena sudi meluangkan masa untuk ditemu bual pada hari ini. Saya amat menghargai kesudian Cigo untuk berkongsi pengalaman dan pandangan bagi membantu menyiapkan tugasan ini. Sebelum kita bermula, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahani binti Felix, pelajar daripada program pendidikan. Dengan izin Cigu, saya ingin memulakan sesi temu bual ini. Isu pertama, jurang pendidikan bandar dan luar bandar. Soalan pertama, pada pendapat Puan, apakah yang dimaksudkan dengan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari inilah. Okey, jadi menjawab kepada isu yang telah dipersoalkan berkaitan dengan jurang pendidikan di kawasan bandar dan luar bandar ini. Jadi dalam sistem pendidikan ni pastinya kita salah satu masalah yang kita hadapi adalah jurang antara kawasan bandar dan luar bandar. Okey, dia adalah merujuk kepada ketidakseimbangan akses, peluang dan kualiti pendidikan yang diterima oleh murid. Di mana murid-murid kawasan bandar mempunyai kemudahan-kemudahan pendidikan yang lebih lengkaplah berbanding dengan luar bandar. Begitu juga dengan akses dan teknologi yang lebih baik apabila pendidikan di bandar. Jadi di luar bandar tu pastilah akses kepada teknologi ini tidaklah sebaik yang di bandar kerana kawasan persekitaran yang ditinggal oleh murid-murid ini. Okey, adakah soalan ini menjawab? Iya, menjawab Cigu. Okey. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Sherin dan saya merupakan pelajar daripada program Bachelor of Education. Untuk soalan kedua, apakah faktor utama yang menyebabkan jurang pendidikan ini masih berlaku di Malaysia? Okey, pastinya antara faktornya utama ialah ketidakseimbangan infrastruktur pendidikan, kekurangan akses internet di luar bandar. Jadi akses internet dan teknologi lah. Begitu juga kekurangan guru pakar di kawasan luar bandar. Kebanyakan guru-guru kurang masuk, guru-guru yang pakar kurang berada di kawasan luar bandar. Begitu juga dengan kedudukan geografi yang terpencil serta perbezaan latar belakang sosial ekonomi yang menyebabkan jurang dan ketidakseimbangan pendidikan yang dihadapi di Malaysia. Jadi faktor-faktor ini menyukarkan penyampaian pendidikan yang setara kepada semua murid lah. Soalan ketiga, bagaimanakah jurang pendidikan ini memberi kesan kepada pembangunan kurikulum dan peluang pembelajaran murid? Oke, Soalan ketiga. Okey, jurang pendidikan menyebabkan pelaksanaan pelaksanaan kurikulum tidak dapat dijalankan secara tidak seragamlah, di mana di luar bandar murid-murid tidak berapa menonjol berbanding murid-murid yang berada di kawasan bandar. Jadi berkemungkinan murid-murid di luar bandar juga menghadapi kesukaran mengikuti aktiviti pembelajaran yang memerlukan teknologi atau sumber-sumber tertentu. Akibatnya peluang untuk mengembang kemahiran abad ke-21 dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan menjadi lebih terhad kepada murid-murid yang berada di luar bandar. Isu kedua, teknologi integration dan digital learning. Soalan pertama, apakah pandangan cikgu tentang penggunaan teknologi dan
pembelajaran digital dalam sistem pendidikan Malaysia? Okey, di zaman, yang serba maju, era terkini, penggunaan teknologi dan pembelajaran digital merupakan satu keperluan dalam pendidikan di masa kini kerana ia dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan negara. Teknologi, membolehkan akses kepada pelbagai sumber ilmu, menggalakkan pembelajaran kendiri serta, menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan fleksibel. Kemudahan-kemudahan ini menyebabkan lagi, murid-murid dapat menjana idea dengan lebih berkesan dalam sistem pembelajaran terkini. Okey, itu saja untuk soalan tadi. Terusnya, soalan kedua, apakah cabaran utama dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Cabaran utama termasuklah kekurangan kemudahan ICT, ICT lah, capaian internet yang tidak stabil, okey, kekangan kewangan untuk menyediakan peralatan teknologi kerana kos-kos peralatan teknologi pastinya kita tahu, dia adalah mahal dan jadi ketidakmampuan memperolehi peralatan teknologi ini juga menyebabkan kekangan kepada murid-murid serta tahap kemahiran digital yang berbeza dalam kalangan guru dan murid. Jadi selain daripada itu, terdapat isu berkaitan motivasi dan kesediaan penggunaan untuk menyesuaikan diri dalam teknologi baru. Soalan ketiga, bagaimanakah penggunaan teknologi mempengaruhi pembangunan kurikulum dan kaedah pengajaran? Pastinya penggunaan teknologi mendorong kepada pembangunan kurikulum yang lebih fleksibel, inovatif dan berorientasikan kemahiran digital. Guru juga perlu mengubah pendekatan pengajaran daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan murid dengan menggunakan pelbagai aplikasi, apps, platform digital dan sumber pembelajaran dalam talian untuk meningkatkan penglibatan murid. Oke, seterusnya kita masuk isu yang ketiga mengenai kompetensi dan kesediaan guru. Soalan pertama, pada pendapat Puan, sejauh manakah guru di Malaysia bersedia menghadapi perubahan dalam sistem pendidikan masa kini? Okey, secara umumnya kebanyakan guru menunjukkan kesiapsediaan untuk menyesuaikan diri dalam perubahan dan sistem pendidikan negara. Namun demikian, tahap kesediaan tersebut berbeza mengikut pengalaman mengajar, pendedahan kepada latihan profesional serta kemahiran penggunaan teknologi dan pedagogi di zaman ini. Okey, itu je. Oke, seterusnya soalan kedua, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh guru dari segi kemahiran, pengetahuan dan kesediaan mengajar? Cabaran utama termasuklah keperluan untuk sentiasa mengemaskini pengetahuan dan kemahiran, penguasaan teknologi pendidikan, beban tugas yang tinggi serta keperluan menyesuaikan kaedah pengajaran dengan keperluan murid yang semakin pelbagai. Bermaksud ini semua tergantung kepada guru itu sendiri. Jika dia ingin menimba ilmu, dia ingin membuat perubahan kepada diri, maka pastilah cabaran-cabaran dan cabaran-cabaran yang dihadapinya dapat diselesaikan. Selain daripada itu, kekurangan latihan berterusan juga boleh menjejaskan tahap kesediaan guru dalam perubahan dalam menghadapi cabaran utama inilah. Oke, seterusnya soalan terakhir. Bagaimanakah tahap kompetensi dan kesediaan guru mempengaruhi pembangunan serta pelaksanaan kurikulum? Okey, secara umumnya guru yang kompeten dan bersedia mampu melaksanakan
kurikulum dengan lebih berkesan serta menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan murid. Sebaiknya kekurangan kompetensi boleh menyebabkan objektif kurikulum sukar dicapai. Oleh itu, pembangunan profesional guru merupakan aspek penting dalam memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum dan peningkatan kualiti pendidikan negara. Oke, Baik Cikgu, itu sekian saja dari kami. sesi temu bual kita pada hari ini. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dan menjawab semua soalan kami. Pandangan Cikgu memang banyak membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini. Kami sangat menghargai kerjasama Cikgu. Terima kasih sekali lagi dan semoga Cikgu sentiasa sehat serta dipermudahkan segala urusan. Oke, sama-sama. Selamat maju jaya. Terima kasih Cikgu. Oke.